Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisarah Nasuha binti Muhammad, pemegang kad matrik bernombor D201910903336. Hari ini saya akan membentangkan mengenai cara membantu orang cacat penglihatan semasa penjarakan sosial yang telah dibahaskan oleh YouTuber yang akan saya perkenalkan selepas ini. YouTuber yang telah saya maksudkan ialah Emily Davison atau nama YouTube-nya ialah Fashionista. Dia mempunyai 6.75,000 pengikut atau subscriber. Emily merupakan pelajar sastera bahasa Inggeris dan juga merupakan pengasas Fashionista. Emily juga menjadikan YouTube sebagai sumber fashion dan gaya hidup dalam talian untuk orang buta dan penglihatan separa. Sejak dilahirkan, Emily mempunyai keadaan yang dipanggil septo-optic dysplasia dan memberi kesan kepada penglihatan dan kesihatannya. Gejala tersebut mungkin menyebabkan buta pada satu atau kedua-dua mata, pergerakan mata ke kiri dan ke kanan dengan cepat secara tidak sengaja, masalah hormon dan lain-lain lagi. Seterusnya, di dalam video ini Emily membincangkan bagaimana orang yang rabun boleh membantu orang cacat penglihatan atau buta sementara masih boleh melaksanakan penjarakan diri. Di dalam video tersebut, Emily telah menyatakan bahawa berhenti untuk berkata atau menyebut ada di sana. Hal ini kerana perkataan di sana tersebut mempunyai makna yang tidak terhingga. Bagi golongan buta ini, mereka tidak faham dan tidak ada makna dengan perkataan tersebut. Mereka lebih gemar kepada sesuatu percakapan yang tepat dan lebih jelas lagi dengan arahan yang memudahkannya untuk ke sesuatu tempat. Seterusnya, sebagai contoh, apabila berada di sesuatu tempat dengan mempraktikkan norma baru, individu buta tersebut mestilah mengetahui situasi untuk beratur, sistem sanitasi, susun atur tempat duduk telah berubah dari segi kapasiti di sesebuah meja dan sebagainya. Orang awam juga perlu memberitahu dan memaklumkan kepada mereka dan bukan hanya menunjukkan anak panah. Orang buta sememangnya tidak nampak anak panah yang disediakan. Oleh itu, orang awam perlu menolong untuk menunjukkan arah supaya individu yang buta tersebut tidak terjadi apa-apa kemalangan. Seterusnya ialah memberi mereka ruang. Daripada video tersebut, Emily juga memberitahu supaya orang awam menyediakan ruang yang cukup untuk membawa diri. Hal ini kerana adalah untuk mengelakkan daripada terserempak dengan seseorang dan akan mengakibatkan mereka dilanggar dan mengalami kecederaan. Seterusnya ialah menawarkan untuk menolong. Ianya memfokuskan kepada orang awam di mana perlu menawarkan sedikit bantuan dan menolong apa yang mereka perlukan seperti mengambil sesuatu yang tidak mereka temui dan sebagainya. Katanya lagi, jangan usap atau belai anjing yang memandu orang buta untuk berjalan. Hal ini kerana anjing pemandu adalah haiwan yang dilatih khas yang meningkatkan kehidupan dan keselamatan orang buta. Kita tidak boleh mengalihkan perhatian anjing tersebut dengan membelainya. Hubungan antara anjing dan orang yang dipandu seperti seorang penumpang yang mengetahui tujuannya dan pilot yang membawanya ke tempat tujuan dengan selamat. Baginya, anjing pemandu bukanlah haiwan menakutkan, tetapi haiwan yang sangat setia berkhidmat kepada orang buta agar dapat menjalani kehidupan seharian dengan lebih berdikari. Cadangan penambahbaikan. Yang pertama ialah peka terhadap keadaan golongan cacat penglihatan. Sebagai contoh, apabila memasuki bilik atau premis di mana terdapat orang cacat penglihatan atau orang buta, segera menyebut sesuatu untuk menandakan kehadiran mereka. Orang yang berada di tempat tersebut perlulah berada di sebelahnya dan bertanya hendak ke mana atau menginginkan sesuatu. Yang kedua ialah menyediakan laluan khas di dalam premis.
Perkara ini adalah untuk mengelakkan mereka bersesat di laluan utama. Seperti yang kita tahu, laluan khas seperti laluan pejalan kaki orang buta atau kerusi roda telah disediakan. Tetapi segelintir orang awam tidak peduli dengan golongan buta ini dan disalahgunakan. Yang ketiga, jangan ragu untuk menggunakan perkataan seperti melihat. Kita mungkin menganggap bahawa ianya tidak sopan kerana menggunakan dalam konteks tertentu. Mungkin tidak selesa juga kerana jelas untuk mengelakkan perkataan ini disebut. Bercakap dengan orang buta dengan cara kita bercakap dengan orang lain. Sebagai contoh, kita boleh menyebut seperti senang berjumpa dengan anda atau cuaca kelihatan seperti hujan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.